Ini lawan ketua polis negara. Pasal ketua polis negara pada ketika itu menjadi alat kepada Pakatan Harapan. Datuk Lokman berani lawan. Sebab tu yalah kita ni cakap terus terang, kita kena jujur. Kalau dia berani, kita kena akui dia berani lah. Betul? Takkan dia berani kata, oh Lokman tak baik. Tak boleh. Pasal saya sebagai bekas ketua UMNO bahagian, masa saya jadi ketua UMNO bahagian pun saya sempat lantik dia duduk dalam AJK bahagian Seri Gading. Tapi tak ramai orang tahu. Tapi satu Malaysia semua tahu. Sebab itu apabila UMNO, setelah UMNO kalah, apabila mula-mula ada pilihan raya kecil di Sungai Kandis, UMNO tercari-cari siapa boleh jadi calon. Tuan-tuan, orang daripada Seri Gading, pada ketika itu Datuk Lokman sebagai ketua UMNO cawangan Seri Gading diangkat pergi Selangor jadi calon, tuan-tuan. Kalau dia tak hebat, tak jadi calon dekat Selangor. UMNO pening nak cari calon, satu Malaysia tak jumpa. Last tarik orang Seri Gading jadi calon dekat Sungai Kandis. Tapi pada ketika itu orang belum faham sangat. Rakyat belum nampak kepincangan pakatan, sebab itu dia kalah. Tapi inilah hero kita yang berani menghidupkan suasana melawan Pakatan Harapan, lawan Mahathir, lawan kerajaan, Datuk Lokman Nur Adam. Dekat Seri Gading tak ada siapa yang boleh lawan dia lah. Tak ada siapa yang boleh mampu mengatasi keberanian dia. Saya tahulah, saya bekas ketua bahagian, bekas ahli parlimen, bekas timbalan menteri. Tak seberani dengan dia lah. Dekat Seri Gading lain-lain lagi tak ada. Jadi sebab tu hari ini saya bawa Datuk Lokman supaya saya nak memberi semangat kepada ahli-ahli UMNO Seri Gading, UMNO di Jelutong. Jadilah ahli UMNO yang berani. Jangan jadi UMNO yang pengecut. Cakap belakang tapi depan tak berani. Nak lawan dengan Pakatan Harapan ni, nak lawan dengan DAP, kena berani. Tapi cuma cakap belakang rumah, belakang tak main lah. Hari ini kita menghadapi tentangan yang pelbagai. Lebih-lebih lagi banyak pengkhianat-pengkhianat, kata-kata. Saya sebut pengkhianat ni macam baru-baru ni lah. Mana boleh terfikir bekas Ketua Menteri Melaka Idris Harun khianat pada UMNO? Boleh terfikir? Bekas Ketua Menteri Melaka hari ini dia tersungkur dia. Banyak lagi pengkhianat dalam UMNO ni. Berjawatan, ialah macam Idris Harun, jawatan wakil rakyat, ESCO pun boleh dikhianat. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya doakan agar ahli-ahli UMNO Seri Gading boleh. Siapa? Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan, dalam konteks ini saya mengharapkan agar kita sama-sama dapat menghayati perjuangan apa yang dirintis oleh Datuk Lokman. Saya teruja dengan keberanian dia. Sebab itu saya nak dapatkan mesej agar kita jadi ahli-ahli UMNO kena berani macam Datuk Lokman. Keluar masuk lokap biasa, tapi steady je tuan-tuan. Berapa kali polis tangkap, tapi dia berani, dia steady. Tak pun ke dalam. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya ni Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On. Sila ke depan Datuk Profesor. Sini.
Panggil Datuk. Ya ke? Okey. Ini Naib Chancellor UTHM pun hadir menghormati persidangan UMNO Jelutong. Saya ucap banyak terima kasih. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada semua yang dapat hadir. Mudah-mudahan persidangan kita pada hari ini mendapat berkat Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, biar. Nanti dia Lokman. Terima kasih kepada Datuk Haji Abdul Aziz bin Kabrawi selaku Ketua UMNO Cawangan Jelutong. Selamat datang diucapkan kepada Datuk Wahid selaku Naib Chancellor UTHM dan isterinya Datin. Majlis diteruskan lagi, iaitu ucapan perasmian oleh Datuk Lokman Nur bin Adam. Datuk, saya mohon untuk sedikit sebanyak bayar data Datuk. Boleh? Datuk Lokman Nur bin Adam berumur 48 tahun. Tarikh lahir 1173. Betul? Lahir di Batu Pahat. Pendidikan Master of Management Universiti Tun Abdul Razak. Diploma Siasah Syariah dan Kepimpinan Islam, Institut Pengajian Ilmu Islam. Pengalaman Datuk dalam bidang politik, 2006 menyertai UMNO bahagian Shah Alam, Esko Pemuda UMNO Shah Alam dan Esko Pemuda UMNO Malaysia 2008 hingga 2013. Pengerusi unit Pidato Pemuda BN dan UMNO, panel pemikir penjenamaan semula BTN, Biro Tata Negara, Ahli Badan Pemikir Penerangan UMNO Malaysia, panel pemikir Jabatan High Ehwal Khas, Pengarah Komunikasi Kementerian Keuangan Malaysia di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak, Presiden Pemantau Malaysia Baru, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, dan sekarang beliau adalah Ketua UMNO Cawangan Jelutong. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Datuk untuk meresmikan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Datuk Aziz Karpawi, Ketua UMNO Cawangan Jelutong merangkap mantan Ketua UMNO bahagian Seri Gading, yang berbahagia alijatan kuasa beliau, dan juga Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On, dulu dipanggil Kuito. Rakan-rakan rombongan bersama saya hari ini daripada Kuala Lumpur, sahabat-sahabat daripada Cawangan berhampiran, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat juga kita bersama pada petang ni. Petang ni tuan-tuan, tadi bertolak pukul 12 lebih. Boleh tahan jugalah jam sepanjang perjalanan ni. Sampai Seremban, patutnya sampai Seremban, tapi dah sampai ke Melaka dia punya jam. Tapi Alhamdulillah, jam ni tandanya bahawa ada peningkatan dari segi pembukaan sektor ekonomi. Maknanya orang dah boleh kembali secara biasa dan sudah boleh dikatakan telah keluar gua daripada dikurung Dek Muhyiddin sekian lama. Alhamdulillah. Itu baguslah tuan-tuan.
Saudara yang saya kasih sekalian, tadi Datuk Seri Najib Tun Razak telah membuat satu laporan polis. Beliau membuat satu laporan polis berhubung pendedahan yang dibuat oleh SPRM. SPRM saudara telah mendedahkan bahawa lebih daripada 20 bilion ringgit telah dibawa balik ke Malaysia hasil daripada penyelewengan duit 1MDB. Tetapi saudara, yang memelikkan saya, orang yang kena dakwa ni Datuk Seri Najib Tun Razak. Satu pun perkataan tak ada sebut bahawa Datuk Seri Najib punya duit dibekukan di Singapura dan dibawa balik ke Malaysia. Tak ada. Tak ada. Yang ada dia sebut saudara ialah suami kepada Governor Bank Negara iaitu Taufik Aiman, suami kepada Zeti Akhtar Aziz, anak kepada Profesor Diraja Ungku Aziz. Akaun dia, syarikat dia dengan Samuel Goh. Begitu juga dengan syarikat dia bersama dengan anak dia Taufik Aiman bersama dengan Aziz Taufik. Bukan Aziz Kapawi. Jangan silap Aziz Taufik. Dengan seorang lagi anak dia. Keluarga Zeti saja tuan-tuan telah menerima lebih kurang 700 juta. Cuba tuan-tuan bayangkan. Keluarga dia saja dikatakan menerima duit yang susu galo dia datang daripada duit 1MDB yang diselewengkan hasil kerjasama Zeti Akhtar Aziz dengan Laut Tejo ataupun Jolo. 700 juta jumlah dia tuan-tuan. Dalam kes pertama yang Datuk Seri Najib didapati bersalah saudara, saya nak terangkan dengan lebih ringkas, dengan lebih jelas supaya kes ni, hari ni kita bukan bercakap untuk orang Seri Gading je, kita bercakap untuk satu Malaysia. Ramai orang tak tahu bahawa kes yang Datuk Seri Najib didapati bersalah, didapati bersalah, didenda 210 juta dan juga penjara 12 tahun. Kes ni sebenarnya telah dibuang oleh Peguam Negara yang dulu. Sebab apa Peguam Negara yang dulu buang kes ni? Sebab kes ni tuan-tuan, duit ini dimasukkan ke dalam akaun amanah yang dijaga oleh seorang individu bernama Nik Faisal tanpa pengetahuan Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib tak tahu apa pun. Malah dalam rampasan yang dibuat oleh pihak jawatan kuasa khas yang menyiasat kes 1MDB ni, mereka turut mengeluarkan transkrip perbualan BBM. Dulu kan BlackBerry ada messenger kan, di antara Jolo dengan Joanna Embek. Jolo marah kepada Joanna kerana salah satu daripada penyata kewangan. Biasa penyata kewangan kalau sampai pada owner tu biasalah tuan-tuan. Tetapi bila sampai pada Datuk Seri Najib pelik. Macam mana ada akaun yang dia sendiri pun tak tahu ada akaun ni. Dan daripada perbualan BBM ini, BlackBerry Messenger, Jolo beritahu dengan Joanna jangan sesekali sampai Datuk Seri Najib tahu tentang kewujudan akaun tersebut dan tentang transaksi di dalam akaun tersebut. Saya nak beritahu saudara, sebenarnya Jolo sudah bekerjasama dengan Zeti ni tuan-tuan daripada 2007-2009 lagi. Sebelum Datuk Seri Najib sempat pun mengenali Jolo ni. Jolo ni tuan-tuan, dia dilantik menjadi penasihat TIA, Terengganu Investment Authority. Bila dia terbitkan bond 5 bilion ringgit, Kerajaan Negeri Terengganu tak puas hati, maka Kerajaan Negeri Terengganu tidak mahu terlibat dengan penerbitan bond tersebut dan meminta federal ataupun Kerajaan Persekutuan ambil alih. Barulah bila ambil alih tuan-tuan, daripada TIA ditukar nama menjadi 1MDB. Dan daripada 1MDB ni saudara, Jolo dah tak ada. Jolo dah tak ada tuan-tuan.
Memang Jolo ada mengatur pertemuan Datuk Seri Najib dengan Prince Turki, iaitu anak ketujuh kepada Raja Abdullah, yang tuan-tuan nampak gambar atas kapal. Sebelum kita nak melabur dengan Petro Saudi, memanglah kita kena jumpa dengan owner dia. Dia pun juga dulu merupakan Governor Riyadh, tuan-tuan. Memang orang yang berpengaruh di Saudi. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, punca masalah ni sebenarnya, saudara, ialah kerana Tun Dr. Mahathir dulu, bila mana UMNO diharamkan, pada ketika itu kita tak ada duit. Akaun UMNO dibekukan, dan pada ketika itu RS mengatakan bahawa parti yang berjaya menarik lebih 70% keahlian UMNO, parti itulah yang akan mendapat semua duit dan aset UMNO. Maka masa tu Tun Dr. Mahathir menubuhkan parti UMNO baru. Tengku Razali menubuhkan sebuah parti. Sebab apa dia tubuhkan parti ni pun kena tahu juga. Sebabnya tuan-tuan, 1000 nama tak dibenarkan oleh Tun Dr. Mahathir menyertai UMNO baru. Itu sebab Tengku Razali tak ada pilihan. Dia terpaksa menubuhkan sebuah parti. Parti yang asal nama yang dia cadangkan tak diterima. Last sekali parti yang diterima, Parti Melayu Semangat 46. Dan bila UMNO berjaya, UMNO baru berjaya kumpulkan duit, kumpulkan ahli lebih 70%, maka tuan-tuan, pada ketika itu dalam mesyuarat MT UMNO yang pertama, penaja disebabkan bila tak ada duit tu semua masalah. Sampaikan ibu pejabat UMNO pun bau hancing, tuan-tuan. Sebab tak boleh nak bayar bil air, bil elektrik semua. Jadi Tun Dr. Mahathir memutuskan bahawa mulai hari ini jangan simpan semua duit UMNO di dalam akaun parti. Itu punca dia, tuan-tuan. Dan pada ketika itu dilantik 3 orang pemegang amanah. Pertama, Presiden UMNO, dia lah sendiri. Kedua, Setiausaha Agung UMNO. Dan yang ketiga ialah Bendahari Agung UMNO. Tapi Tun Dr. Mahathir ni dia ada satu kenangan sejarah hitam. Bila dia bertanding 1969, dia mendapat dana daripada UMNO Malaysia sejumlah 120,000. Dia dicukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Padahal duit tu duit daripada UMNO. Tapi disebabkan jumlah dia tu lebih daripada jumlah yang boleh digunakan untuk belanja pilihan raya, maka UMNO kata ini bukan duit yang kami bagi. Yang itu yang menyebabkan dia tak nak simpan duit UMNO. Maka dia telah minta Tun Daim sebagai Bendahari Agung UMNO untuk menjadi pemegang amanah simpan duit UMNO. Saya nak beritahu tuan-tuan, rupanya banyak aset UMNO yang diserah kepada Tun Abdullah lebih kurang 1.2 bilion. Jadi kalau ada orang kata macam mana Najib boleh simpan duit dalam akaun peribadi dia, kan? Jawapan dia, itu adalah keputusan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir dalam mesyuarat jawatan kuasa penaja parti UMNO baru. Datuk Seri Najib ikut saja, tuan-tuan. Dan bukti bahawa dia ada simpan duit. Sebahagian disimpan dalam akaun UMNO, tapi banyak yang disimpan oleh pemegang amanah. Tun Daim pun tuan-tuan tahu bahawa dia tak simpan duit atas nama dia. Dia pun ada banyak orang yang menjadi proksi dia. Saya sempat tengok dokumen-dokumen ni. Ada 50 juta ringgit di tangan satu individu, Halim Saad. Lagi 50 juta salah seorang menteri. Sekarang dah tak menteri, kan? Ada beberapa orang. Tuan-tuan, Zaman Pak Lah, orang yang jadi proksi ni, dia lari sekali dengan duit UMNO. Itu sebab 2008, kalau tuan-tuan masih ingat, kita punya dana pilihan raya ni lambat sampai, sehingga kan bendera PKR, bendera PAS pada ketika itu naik lebih awal daripada BN. Sebab pada ketika itu dana-dana kita, tuan-tuan, telah dibawa lagi oleh pemegang-pemegang amanah ni. Itu sebabnya zaman Datuk Seri Najib, dia kembali kepada keputusan Mahathir. Sebahagian Mahathir pegang,
sebagian Datuk Seri Najib pegang, sebagian Kunan sebagai Susah Agung pegang, dan sebagian dipegang oleh Datuk Seri Saleh Syed Keruak. Hebatnya Datuk Seri Saleh ni tuan-tuan, lepas pilihan raya kita kalah, dia pulangkan 250 juta lebih kurang kepada parti. Nasib baik tuan-tuan, yang duit yang dirampas ialah duit di rumah kediaman Datuk Seri Najib, duit yang Datuk Seri Najib jaga. Duit yang Datuk Seri Saleh jaga tak dirampas. Bab yang ini tindakan Mahathir memang bijak. Cuma yang kita geram ni, keputusan tu dia buat, tetapi dia letak beban kesalahan ni tuan-tuan di atas tangan Datuk Seri Najib seorang. Samalah macam ni rumah ni, yang buat keputusan seorang Perdana Menteri, masa tu dia Perdana Menteri, dia dah nak pencen kan. Yang buat keputusan Perdana Menteri mesti diberi 21 orang kaki tangan, mesti diberi pejabat. Itu yang dia dapat pejabat di Yayasan Kepimpinan Perdana, mesti diberikan rumah. Tuan-tuan tahu tak dia dapat rumah kat mana? Rumah Perdana Menteri yang lama tu, Seri Perdana yang lama tu, yang itu dia dapat. Yang itu nilai dia lebih 100 juta tuan-tuan. Dan saya ingat kalau lelong tu, saya rasa 200-300 juta pun tak terkejut. Sebab sentimental value dia, itu ialah rumah kediaman Perdana Menteri Malaysia. Mesti ramai berebut nak beli. Ini belum cerita lagi rumah di The Mines. Belum cerita lagi tanah yang dia pohon dan dia dapat di Langkawi. Banyak lagi tuan-tuan. Cuma persoalan hari ini saya nak beritahu, akaun yang Datuk Seri Najib simpan duit UMNO ni dipanggil akaun amanah. Kenapa saya kata akaun amanah? Sebab akaun ni nama Datuk Seri Najib sebagai Presiden UMNO, tetapi akaun ini dijaga oleh seorang lelaki bernama Nick Faisal. Nick Faisal ni ialah CEO kepada SRC International, yang hari ini Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman 12 tahun ni tuan-tuan. Nick Faisal ni baru-baru ni SPRM beritahu 85 juta ringgit duit dia dibekukan di Singapura tuan-tuan, yang dapat daripada persekongkolan dia dengan Lau Teck Joe ataupun Jolo, dan duit ni dah dirampas oleh kerajaan Malaysia, dibawa balik ke dalam negara ni. Maknanya saudara, kalau dengan pendedahan hari ni, itu yang Datuk Seri Najib buat report polis hari ni, dengan pendedahan bahawa Governor Bank Negara bersekongkol dengan Jolo dan keluarga dia mendapat manfaat 700 juta, dan dia dah bantu Jolo bawa masuk duit ke dalam negara ni menggunakan akaun Datuk Seri Najib, menggunakan banyak facilities bank negara. Sepatutnya kes yang Datuk Seri Najib hadapi ni tuan-tuan boleh dibicarakan semula kerana sudah ada bukti-bukti penemuan terbaru. Begitu juga dengan orang yang jaga akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib ni, Faisal ni. Dia sebagai CEO SRC International, seorang profesional, dia tahu bahawa 3 tahun sebelum tu Datuk Seri Najib hadir mesyuarat kabinet memberikan kelulusan kepada KUAP, kepada SRC International untuk meminjam duit KUAP 2 bilion. Sepatutnya dia tak masukkan duit dalam akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib. Dia boleh bagi kat Datuk Seri Saleh Syed Keruak, Bendahari UMNO, yang juga ada jaga akaun amanah UMNO, sebab kita perlukan dana pilihan raya tuan-tuan. Duit disalurkan ke dalam duit akaun tersebut. Kita juga ada Tengku Adnan, dia boleh bagi pada Tengku Adnan, tapi tuan-tuan, lepas dia masukkan duit dalam akaun Datuk Seri Najib, dia kabur tuan-tuan, dia hilang. Dan sampai sekarang walaupun kita tahu dia berada di Indonesia, walaupun Datuk Jamal yang kesalahannya hanya memecahkan botol bir dekat hadapan SUK, pihak polis boleh ekstradisi dia daripada Indonesia, boleh ditangkap dan dibawa balik ke Malaysia. Yang kita pelik, sampai sekarang Nick Faisal tak boleh ditangkap dan langsung tuan-tuan tak dijadikan saksi utama setidak-tidaknya, padahal dia lebih layak
didakwa bersama dengan Lau, Tek Jo ataupun Jolo. Betul tak betul tuan-tuan? Orang yang patut didakwa ini, orang yang saya ambil contoh lain, beberapa perkara lain. Saya buat report polis ke atas Amhari. Amhari adalah salah seorang daripada pegawai khas Datuk Seri Najib yang bersekongkol membantu Jolo untuk melakukan penyelewengan duit ni, termasuklah menipu Datuk Seri Najib. Dalam mahkamah, dia mengaku tuan-tuan, dia sebagai penjawat awam, kaki tangan khazanah. Dia terima sebulan 25,000 daripada Op Solution, syarikat swasta. Salah. Dia terima dalam bentuk US dollar 200,000 US dollar, lebih kurang dalam 800,000 lebih, daripada Jolo untuk beli rumah. Ini pun satu kesalahan, menerima habuan rasuah. Ketiga tuan-tuan, dia mengaku dalam mahkamah dia menerima 3.7 juta ringgit dalam akaunnya di BSI Switzerland. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia kaki tangan awam kat negara ni, nak buat apa buka akaun sampai kat Switzerland. Saya report polis, minta polis siasat sebab dia dah mengaku dia terima rasuah. Tetapi tuan-tuan, bukannya Amhari yang didakwa di mahkamah, saya didakwa di mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara 1 bulan penjara. Nasib baiklah 1 bulan, masih boleh bertanding lagi. Kalau lebih setahun tak boleh bertanding tuan-tuan. So saudara, ini realiti. Itu sebabnya hari ini Datuk Seri Najib tak ada pilihan. Dia sendiri kena buat report polis. Sebab dia minta supaya keputusan 8 hari bulan ni ditunda. Supaya dengan bukti baru ini saudara, dengan bukti baru ni, dan kebetulan pula kita ada pilihan raya di Sarawak, kalau boleh anjakkanlah sikit dan ambil kira tentang penemuan terbaru yang diisytiharkan oleh pihak SPRM. Terima kasihlah pada pihak SPRM kerana di saat-saat akhir sebelum pilihan raya di Melaka, benda ni keluar, dan kita boleh dedahkan kepada umum. Tuan-tuan, sepatutnya kes Datuk Seri Najib ni boleh dibicarakan semula, dan saya yakin dengan bukti baru ni Datuk Seri Najib boleh bebas. Tapi malangnya kita minta ditangguhkan, keputusan ditolak. Jadi kita doakan semoga Allah Ta'ala tuan-tuan menghentikan penganiayaan terhadap Datuk Seri Najib pada 8 hari bulan Disember ni. Kalau boleh Datuk Seri Aziz ni bawalah ramai-ramai kawan-kawan kita kat Jelutong ni, kita pergi Kuala Lumpur, kita beri sokongan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Boleh? InsyaAllah. Yang nak kena bawa Datuk Aziz. Tuan-tuan, boleh saja. Saudara, zaman Pakatan Harapan dan PN, orang yang pro Bersatu, yang pro Mahathir, bagaikan kebal. Ini kes Zeti Atta Aziz, Muhammad Noor Yaakob, tak ada sebarang tindakan. Taufik Aiman, tak ada sebarang tindakan. Tetapi apa jadi dengan mereka-mereka yang terlibat dengan pelbagai skandal lain? Contohnya, saya tak nak cerita banyak pasal Muhyiddin Yassin, saya rasa tuan-tuan pun tahu tentang akuan bersumpah suami kepada Nikaji, seorang warga Singapura. Dia menceritakan hubungan antara Muhyiddin dengan Nikaji. Benda ni ada dalam bentuk akuan bersumpah. Dia cerita macam mana Muhyiddin approach isteri dia. Saya nak beritahu, di bawah perkara section 46 tak silap saya, Kanun Acara Jenayah ataupun kanun kesiksaan, mengurat isteri orang, memujuk dia ke arah pergi ke katil ni tuan-tuan. Ini bahasa yang mudah untuk tuan-tuan faham, adalah satu kesalahan jenayah. Patutnya tuan-tuan, kalau Datuk Seri Najib ni saudara, kalau dia ni jenis perangai macam Mahathir, perangai macam Muhyiddin, jenis berdendam mati busuk ni, dah lama dah kita boleh dakwa Muhyiddin. Betul tak betul? Ada kita dakwa? Tak ada. Apa yang Mahathir tak cakap pasal Datuk Seri Najib?
anak Datuk ini Tun Dr. Mahathir, saya nak beritahu ada kes dengan Suruhanjaya Security, insider trading. Datuk Seri Najib tak nak tuan-tuan ambil tindakan sebab dia tak nak letak pasir di atas periuk nasi orang. Tetapi bila dia dijatuhkan sesedara, saya nak beritahu tuan-tuan, bukan setakat dia kena, anak dia Yana yang belajar dekat US, dia kahwin dengan anak bilioner daripada Kazakhstan. Mak mentua dia bagi rumah, dapat rumah daripada mak mentua pun dia kena cukai pendapatan 10 juta lebih, tuan-tuan. Begitu juga dengan anak-anak Datuk Seri Najib yang lain, semua kena. Anak pemimpin-pemimpin UMNO yang lain, semua kena. Pemimpin-pemimpin UMNO yang lain ada yang diugut, yang tak nak kena lompat pergi ke sebelah sana. Saya nak beritahu saudara, itu sebabnya Datuk Seri Najib membuat laporan polis ke atas Sabit, iaitu CEO KWS ini LHDN, yang hari ini sudah pun dibuang daripada lembaga hasil dalam negeri. Tunggu masalah untuk bila-bila masa dia didakwa, kerana dia jelas tuan-tuan telah diarahkan oleh Lim Guan Eng. Padahal saudara, yang menerima dana daripada duit 1MDB ni ramai. Geng DAP di Penang yang bagi duit pada Lim Guan Eng, yang bagi duit kepada DAP ni, dijangka ada lebih kurang 300 nama, tuan-tuan, yang disembunyikan, dilindungi oleh Lim Guan Eng, tidak disentuh. Ketika mereka pembangkang pun tak disebut, mereka hanya sebut Najib, 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 Najib. Saya nak beritahu tuan-tuan, Peguam Datuk Seri Najib juga telah meminta supaya senarai mereka yang menerima rasuah daripada Goldman Sachs, Tim Lesner, didedahkan supaya kita tahu siapa kaki tangan awam, orang yang bekerja dengan 1MDB yang telah pun terlibat menyelewengkan duit 1MDB sehingga kan 1MDB berhadapan dengan masalah kewangan, tuan-tuan. Tapi malangnya saudara, permintaan Peguam Datuk Seri Najib kepada kerajaan Malaysia dinafikan. Permintaan Datuk Seri Najib kepada DOJ dinafikan. Malah sebelum pilihan raya umum yang lepas, tuan-tuan, kita masih ingat lagi bila DOJ mengumumkan bahawa mereka akan melakukan saman sivil ke atas Khadim Al-Qubaisi Muhammad Al-Badawi, siapa lagi, Jolo, dan anak tiri kepada Datuk Seri Najib, Riza Aziz. Tapi sampai sekarang, tuan-tuan, bukan setakat tidak ada sebarang tindakan diambil, barang yang nak dirampas termasuk kapal Equanimity, salah satu daripada 17 barang yang nak dirampas. Barang ataupun bahan kes ini akhirnya, tuan-tuan, dijual oleh kerajaan Malaysia. Yang nak rampas kapal Equanimity ialah DOJ, pihak Amerika. Tapi bila ditahan di Bali, tuan-tuan, tunggu jap.
Okey, saya sambung tuan-tuan. Jadi saudara, barang yang nak dirampas ni, akhirnya saya ambil contoh satu lah. Kapal ni sepatutnya diserahkan kepada DOJ, tak diserahkan. Bila diserahkan pula, diserahkan pada Mahathir. Tuan-tuan tengok apa Mahathir cakap. Dia kata barang ni perlu kita jual segera. Barang kes ni nak dijual segera, kerana lagi lama kita simpan, lagi lama kita simpan, lagi banyaklah kita kena tanggung kos maintenance. 2.1 juta sebulan. Saya nak tanya tuan-tuan, dekat sini pun ada tempat JPJ. Kereta-kereta yang dirampas ditahan oleh pihak JPJ, oleh pihak polis. Ada tak kita pernah tengok dia orang tukar minyak hitam, dia orang tukar tayar? Ada tak ada tuan-tuan? Tak ada. Betul tak? Masa bila barang rampasan ni dijaga dengan begitu baik, kecuali kalau barang tu barang kita, betul tak? Saudara, itu tak apa lagi. Lepas tu masa saya ikut Datuk Seri Najib pergi ke Langkawi, di Langkawi ni saya nak beritahu tuan-tuan, tiba-tiba dekat markas Tentera Laut di Langkawi ni ada pula kapal equanimity kat situ. Jadi bila kita cakap macam mana kapal ni boleh berada di situ, sedangkan ianya barang rampasan, barang kes. Tuan-tuan tahu apa jawapan daripada Tuan Dr. Mahathir? Tuan Dr. Mahathir kata kapal ini perlu dibawa bersiar 2-3 hari sekali untuk mengelakkan teritip hinggap di badan kapal. Akhir sekali tuan-tuan, apa jadi pada kapal ni? Kapal ni kononnya Jolo beli dengan harga 250 juta US dollar. Last kali dijual kepada Kroni Mahathir, iaitu Genting, dengan harga hanya 126 juta US dollar tuan-tuan. Kalau ada barang kes tuan-tuan dah dijual, boleh tak kita dapat kebenaran daripada kes yang kononnya DOJ nak saman ni? Boleh tak boleh? Tak boleh. Kita dah cerita benda ni sebelum pilihan raya. Kita cakap kalau kita percaya dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas Barisan Nasional ni, lepas pilihan raya kalau kita dapat tahu benda sebenar, boleh tak kita ubah keputusan pilihan raya? Boleh tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Datuk Seri Aziz saya nak beritahu tuan-tuan, apa dia tak buat kat Seri Gading ni? Tiap-tiap minggu tak pernah miss balik ke kawasan. Betul? Masa kita pergi membuang undi, saya tengok Pondok Panas BN ada. Pondok Panas Bersatu, tuan-tuan ada nampak? Tak ada. Petugas-petugas yang pakai logo PKR ada nampak? Tak ada. Tiba-tiba buka peti undi, Datuk Aziz kalah 3,000 lebih. Masuk akal ke tak masuk akal tuan-tuan? Saudara, itulah bahana saudara, bahana fitnah yang telah melanda negara pada tahun 2018 dan sebelumnya. Saudara, bukan setakat kes-kes yang saya sebut tadi, ada banyak. Kes Azmin Ali yang ketua polis negara kata masih kabur. Kita pun tunggu bila masa dia nak bawa balik. Dia kata lepas dia jadi ketua polis negara, dia kata hujung tahun ni paling lewat saya akan bawa balik Jolo, hadapkan ke muka pengadilan. Kita pun tunggu bulan 12, 2-3 kali bulan 12 tuan-tuan, rupa-rupanya rupa Jolo dah bertukar menjadi beruang, jalan dah macam seladang. Macam mana kita tak lawan? Kalau ketua polis negara ada integriti, kita pun hormati. Betul tak betul? Kalau dia terang-terang melindungi mereka-mereka yang terlibat dalam jenayah, kes video Azmin ni saya bawa sampai ke Indonesia. Pakar forensik di Indonesia mengesahkan memang itu Azmin Ali dan itulah juga Haziq. Saya bawa pergi ke Birmingham bersama dengan Datuk Seri Ali, calon BN di Sungai Udang baru ni. Dia kata berdasarkan gambar yang kita bagi dan video yang kita bagi memang sepadan. Ada satu je beza. Masa berlaku pertemuan elephant fight elephant tu, Haziq ketika itu clean shave. Dia misai dia tu cukup habis. Gambar yang kita bagi ada misai sikit-sikit. Itu je beza dia kata. Tetapi yang lain semua exactly sama.
Tapi nak buat macam mana, Ketua Polis Negara kata kabur, tuan-tuan. Bila ganti dengan Ketua Polis Negara yang baru, saya yakin lambat laun saudara, semua penipuan, semua penyelewengan yang dilakukan zaman Law of the Jungle, Kerajaan Pakatan Harapan dan PN, saya yakin lambat laun saudara pasti akan diketahui umum juga. Cuma sama ada kerajaan hari ini yang kita tahu masih lagi dianggotai oleh 114 orang yang sama yang mengangkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Sama ada sekarang kita akan tahu, atau mungkin selepas pilihan raya bila BN dah memerintah secara bersendirian, baru kita akan tahu. Hari ini kita tak tahu yang mana satu, sama ada akan berlaku sekarang ataupun selepas kita buat kerajaan kita sendiri. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, kemenangan di Melaka dah nampak gayanya, rakyat dah kembali pada kita. Walaupun undi BN merosot, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, betul undi BN merosot sebanyak 18%, tetapi ianya merosot kerana 23% yang tak keluar mengundi dalam pilihan raya kali ini. Maknanya dari segi statistik, BN berjaya menambah undi mereka. PAS juga berjaya menambah undi mereka. Yang pasti undinya merosot, tuan-tuan. Pertama, Pakatan Harapan paling banyak merosot, dan yang kedua ialah Bersatu yang undi dia merosot dengan banyak. Sungguh pun begitu, tuan-tuan, kita tak boleh ambil sambil lewa, kerana jumlah undi yang diperolehi oleh Perikatan Nasional memang membimbangkan saya. Minta maaf cakap, walaupun ramai orang bangga dapat 21 kursi, bagi saya kita boleh buat lebih baik daripada tu. Kalau ramai orang keluar dan mengundi pada pilihan raya Melaka, mungkin kita boleh buat lebih baik daripada tu. Tetapi kita juga kena terima hakikat bahawa ramai orang masih lagi percaya dengan fitnah-fitnah ke atas Barisan Nasional. Yang dulu tak undi kita, undi Pakatan Harapan ni, sebahagian dah balik pada kita. Tetapi masih lagi ada yang berkarat-berkarat ni, tuan-tuan, yang telah memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Yang ini yang bahaya, tuan-tuan. Itu sebab daripada sekarang UMNO di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, kita kena buat kerja, tak boleh tunggu pilihan raya. Kerana bila datang pilihan raya pakai baju UMNO pun tak boleh. Kita tengok macam mana pilihan raya di Melaka. Pakai baju BN tak boleh. Calon tak boleh merayu undi. Calon tak boleh pergi rumah ke rumah. Calon tak boleh pergi walkabout, pergi ke kedai. Tak boleh semua, tuan-tuan. Jadi dari sekarang UMNO cawangan, UMNO bahagian kena turun berjumpa rakyat. Program macam ni, mesyuarat, inilah masanya kita terangkan pada yang tak faham. Inilah masanya bila kita pergi ke Rewang, kita ceritakan pada kawan-kawan kita. Bila kita pergi ke Surau, kita ceritakan pada kawan-kawan kita. Kita kena jadi lidah parti untuk menjelaskan kepada rakyat supaya kita nak seberapa minima yang mungkin yang terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang dibuat oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, tuan-tuan. Saya yakin, saudara, kalau gerak kerja kita ini dimulakan daripada sekarang, kita tak tunggu pilihan raya ni, tak mustahil. Tak mustahil, tuan-tuan, Seri Gading, Negeri Johor akan kembali ke tangan Barisan Nasional, insya-Allah. Dan untuk makluman tuan-tuan, Presiden UMNO sudah pun berbisik dengan Perdana Menteri supaya Parlimen dibubarkan kalau boleh sebelum hujung tahun ni. Maknanya, saudara, kalau Parlimen dibubarkan sebelum hujung tahun ni, tuan-tuan, kita akan mengadakan pilihan raya paling lewat pun penghujung bulan Februari. Penghujung bulan Februari. Maknanya dah begitu dekat. Paling lama pun 3 bulan, tuan-tuan. Jadi kita kena bersedia daripada sekarang, kerana bila Parlimen dibubarkan,
Ada terlalu banyak SOP yang akan diletakkan oleh Menteri Kesihatan yang kita tahu ahli UMNO, tapi kiblat dia masih lagi bersatu. Ini masalah kita, kan? Itu sebab kita kena pastikan kita buat kerja daripada sekarang. Dan saya yakin di bawah kepimpinan Datuk Seri Aziz, UMNO di cawangan Jelutong ini pasti akan menjalankan tugas dengan baik untuk menentukan kita boleh menang besar. Dan insya-Allah di bawah kepimpinan Datuk Seri Aziz juga saya yakin bahagian Seri Gading, Parlimen Seri Gading, Dun di bawah Seri Gading juga kita akan menang besar dalam pilihan raya yang akan datang insya-Allah. Jadi itu saja yang nak saya kongsikan pada tuan-tuan pada petang ini. Saya ucap jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Aziz dan rakan-rakan yang telah mengundang saya. InsyaAllah tuan-tuan, kita berjumpa lagi di lain masa. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan persidangan UMNO Cawangan Jelutong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Loman bin Adam yang telah bersemangat berkobar-kobar untuk memberikan ucapan secara dan juga meresmikan majlis. Jutaan terima kasih sekali lagi. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada pengerusi tetap untuk mengendalikan persidangan. Dengan segala maknanya mempersilakan Tuan Haji Saleh bin Muhyiddin.